Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arifuddin bin Ateh dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan artikel bertajuk Tahap Pelaksanaan Komponen Pendekatan Pengajaran Bersama di dalam Kelas Inklusif. Baiklah, tuan-puan sekalian, program pendidikan inklusif merupakan program yang menempatkan murid berkeperluan khas di dalam kelas aliran perdana dan memberi peluang kepada murid berkeperluan khas untuk belajar bersama murid tipikal yang lain di dalam kelas yang sama. Konsep pendidikan inklusif ini selaras dengan kesedaran terhadap hak kanak-kanak kurang upaya terhadap akses pendidikan yang dilihat semakin meningkat, bukan sahaja di peringkat global tetapi juga di Malaysia. Malaysia juga menyokong kepentingan inklusif dengan penetapan dasar-dasar pendidikan berkaitan. Contohnya seperti Peraturan Pendidikan Khas 2013 dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Seterusnya, teori konstruktivis sosial yang dipelopori oleh Vygotsky 1978 mendasari kajian ini, di mana guru bertindak mewujudkan interaksi dan zon perkembangan proksimal yang memberi kesan terhadap aspek pelaksanaan pengajaran. Vygotsky berpendapat pengajaran berasaskan konstruktivis sosial akan memberi guru lebih pengetahuan dan kefahaman berkaitan keperluan murid. Hal ini merangkumi konsep pendekatan pengajaran bersama di mana guru akan membantu perkembangan pembelajaran murid berkeperluan khas. Konsep pendekatan pengajaran bersama pula dilihat mampu mewujudkan persekitaran yang kondusif terhadap murid di dalam kelas inklusif melalui kombinasi kepakaran yang dimiliki oleh guru aliran perdana dan guru berkeperluan khas. Berdasarkan model komponen pendekatan pengajaran bersama, FRIEND menyatakan pelaksanaan pendekatan pengajaran bersama yang berkesan memerlukan komponen-komponen berikut. Pertama, pemahaman tentang falsafah pendekatan pengajaran bersama. Yang kedua, sifat peribadi guru. Ketiga, sifat profesional guru yang terlibat. Yang keempat, kelas yang dinamik. Dan yang kelima, sokongan-sokongan eksternal. Jadi kombinasi aspek-aspek tersebut akan mewujudkan pendekatan pengajaran yang lebih berkesan di dalam kelas inklusif. Tuan-puan sekalian, antara masalah yang timbul berkaitan pendekatan pengajaran bersama ini adalah konsep ini dilihat masih baru dalam pendidikan global. Kemudian pelaksanaannya masih memerlukan pelbagai eksperimentasi dalam pendidikan inklusif. Dan ketiga, pelaksanaan pendekatan pengajaran bersama juga masih tidak mencapai tahap yang sewajarnya. Dan di Malaysia pula masih belum tersebar luas dan pendekatan ini dianggap satu pendekatan yang masih baru. Jadi ini menunjukkan terdapat keperluan bagi para guru untuk menguasai dan memahami komponen pendekatan pengajaran bersama agar pengajaran menjadi lebih berkesan dan mampu menyelesaikan masalah yang sering berlaku dalam pelaksanaan kelas inklusif. Seterusnya, kajian ini dijalankan bagi melihat tahap pelaksanaan komponen pendekatan pengajaran bersama supaya beberapa penambahbaikan dapat dilakukan berdasarkan keperluan mengikut acuan pendidikan di Malaysia. Berkaitan metodologi kajian pula, kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tinjauan deskriptif di mana populasinya adalah guru aliran perdana dan guru pendidikan khas di sebuah daerah di Selangor. Dan sampel kajian melibatkan imbangan 20 orang guru aliran perdana dan 20 orang guru pendidikan khas. Instrumen soal selidik yang menggunakan skala Likert 5 mata diadaptasi dari kajian Hussein 2017. Instrumen ini mendapat nilai kebolehpercayaan yang tinggi dan mendapat kesahan dari 3 panel pakar profesional yang mengesahkan kesesuaian item berdasarkan konstruk yang dinilai. Profil responden kajian diperincikan dalam jadual berikut. Data kedua-dua kategori iaitu kategori guru aliran perdana dan guru pendidikan khas dilihat lebih didominasi oleh guru perempuan dengan jumlah keseluruhan 27 orang iaitu 67.5%, manakala guru lelaki berjumlah 13 orang
iaitu 32.5%. Jadual berikut pula menunjukkan bahawa tahap pelaksanaan komponen pendekatan pengajaran bersama dalam kalangan guru secara keseluruhannya adalah sederhana tinggi, iaitu mencatatkan min 3.90 dan sistem piawai 0.42. Secara terperincinya, komponen falsafah mencatatkan interpretasi min 3.99 dan sistem piawai 0.51, diikuti komponen kelas dinamik iaitu min 3.99 dan sistem piawai 0.48. Dan komponen sokongan eksternal menunjukkan min 3.99 dan sistem piawai 0.52. Komponen-komponen ini dilihat sangat penting dalam pelaksanaan komponen pendekatan pengajaran bersama, di mana ketiga-tiga konstruk mempunyai min yang tertinggi. Kemudian diikuti dengan komponen sifat profesional, iaitu mencatatkan interpretasi min 3.87 dan sistem piawai 0.51. Dan akhir sekali ialah komponen sifat peribadi dengan min 3.65 dan sistem piawai 0.48. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara umumnya, responden yang terlibat menunjukkan pemahaman yang sedang meningkat berkaitan komponen pendekatan pengajaran bersama secara keseluruhannya. Dapatan ini menggambarkan pelaksanaan pendekatan pengajaran bersama semakin berkembang dan mula menjadi pilihan guru sebagai pendekatan pengajaran di kelas inklusif di Malaysia. Tambahan lagi, pelaksanaan pendekatan pengajaran bersama ini juga dilihat sebagai kesinambungan terhadap polisi penolakan sifar yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bermula awal 2019. Peningkatan kemasukan murid berkeperluan khas di kelas-kelas inklusif juga mendesak para guru untuk menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih berkesan dan memberi impak kepada keseluruhan murid. Hal ini juga bertepatan dengan saranan dalam modul latihan pembangunan profesional guru pendidikan inklusif yang menekankan agar pengajaran bersama digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan menyatakan guru pendidikan khas dan guru mata pelajaran disaran untuk bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan PDP yang sesuai mengikut keupayaan murid di kelas inklusif. Dapatan kajian ini juga selari dengan dapatan Husin dan Hamdan 2016 yang menyifatkan guru-guru bersedia untuk pengajaran bersama atas faktor arahan yang mewajibkan pendidikan inklusif. Kesediaan tersebut termasuklah dari sudut tanggungjawab bersama, komitmen dan kesediaan untuk menanggung tugas tambahan dalam melaksanakan pendekatan pengajaran bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun secara keseluruhannya tahap pelaksanaan komponen pendekatan pengajaran bersama di tahap sederhana tinggi dan dipercayai sedang meningkat naik, namun komponen sifat peribadi dan komponen sifat profesional yang mendapat min lebih rendah berbanding komponen lain menggesa beberapa perkara perlu diteliti. Komponen-komponen tersebut menekankan tentang sifat peribadi dan sifat profesional yang perlu ada pada guru dalam melaksanakan pendekatan pengajaran bersama. Berdasarkan keperluan elemen-elemen tersebut, guru seharusnya mengukuhkan kemampuan dan kesanggupan diri untuk melaksanakan pendekatan pengajaran bersama di samping sentiasa berperwatakan profesional dalam mengendalikan sebuah kelas inklusif. Guru seharusnya menampilkan sifat peribadi yang tidak bercanggah dengan pandangan profesional mereka terhadap pelaksanaan pendekatan pengajaran bersama. Menurut Murawski pula, sifat yang perlu ada pada guru yang menjalankan pendekatan pengajaran bersama adalah memahami sepenuhnya etika perguruan dan saling menghormati peranan masing-masing. Implikasi kajian ini menunjukkan terdapat keselarasan kajian dengan teori konstruktivis sosial. Selain itu, guru sebagai fasilitator dapat menekankan konsep zon perkembangan proksimal dan membentuk aspek pembelajaran murid-murid. Dan secara tidak langsung, hal ini akan mempengaruhi sosial murid berkeperluan khas di dalam kelas.
Guru-guru yang terlibat dengan pengajaran di kelas inklusif dapat mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran masing-masing mengenai komponen pendekatan pengajaran bersama dengan mengikuti latihan pembangunan profesionalisme dan mengambil berat akan peranan yang perlu dimainkan terutamanya di dalam kelas inklusif. Tuan-tuan dan puan-puan, dapatan kajian menunjukkan tahap pelaksanaan komponen pendekatan pengajaran bersama berada di tahap sederhana tinggi. Ini menggambarkan pendekatan pengajaran bersama sudah mendapat tempat sebagai antara pendekatan pilihan guru kerana pendekatan ini membantu untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran guru di dalam kelas inklusif. Di samping itu, keperluan dan hak akses pendidikan murid berkeperluan khas dapat dipenuhi melalui pendekatan ini. Amalan pendekatan pengajaran bersama akan berkembang selari dengan penguasaan dan kefahaman guru mengenai komponen-komponen penting dalam pendekatan pengajaran bersama. Latihan dan pembangunan profesional perlu digiatkan kepada guru-guru yang terlibat agar pengetahuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pendekatan pengajaran bersama akan semakin jitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.